Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung subtopik 3.3 pergerakan bahan merentasi membran plasma dalam organisma hidup. Okey, sebelum ini kita dah tengok pengangkutan pasif dan pengangkutan aktif, di mana pengangkutan pasif dalam organisma berlaku semasa pertukaran gas antara alveolus dan kapilari darah melalui resapan ringkas, kan? Okey, kemudian kita juga tengok yang ni tak ada. Penyerapan semula air berlaku secara osmosis melalui tubul renal di ginjal. Penyerapan air oleh sel akar tumbuhan melalui osmosis. Penyerapan molekul fruktosa berlaku secara resapan berbantu di vilus. Okey, ini adalah pengangkutan pasif di mana ingat balik pengangkutan pasif dia boleh merentasi membran plasma tanpa menggunakan tenaga. Okey, dan dia juga kepekatan dia daripada tinggi ke rendah. Sebab tu dia tak memerlukan tenaga. Okey, pengangkutan aktif dalam organisma berlaku semasa contohnya penyerapan glukosa dan asid amino dalam vilus, penyerapan semula glukosa dalam tubul renal di ginjal, pengangkutan sukrosa dari daun ke tisu phloem, penyerapan ion mineral oleh sel akar rambut tumbuhan. Okey. Ini yang contohlah pengangkutan pasif dan pengangkutan aktif. Ini kalau keluar soalan objektif. Okey. Pertukaran gas di alveolus berlaku melalui resapan ringkas. Inilah, ingat bila dia resapan ringkas, bermaksud ini adalah pengangkutan pasif. Okey. Pertukaran gas di alveolus. Ini adalah alveolus di mana berlakunya pertukaran gas. Okey. Yang masuk adalah gas oksigen. Okey. Molekul oksigen meresap masuk dari alveolus ke dalam kapilari darah mengikut kecerunan kepekatan. So, oksigen daripada luar, daripada atmosfera masuk ke dalam lubang hidung, trakea, semua tu kan? Dan sampai ke alveolus. So, dalam alveolus kaya dengan oksigen. So, oksigen akan meresap masuk ke dalam kapilari darah. So, dalam kapilari darah ini kaya dengan karbon dioksida. Sebab kapilari darah ini diangkut karbon dioksida hasil daripada respirasi sel, kan, yang hasilkan karbon dioksida. Jadi, karbon dioksida akan meresap masuk ke dalam alveolus sebelum disingkirkan. Okey, konsepnya mudah saja. Oksigen daripada alveolus ke kapilari darah, karbon dioksida daripada kapilari darah ke alveolus. Okey, ini keadaan di mana mengikut kecerunan. Mengikut kecerunan bermaksud ia meresap dari kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Dalam alveolus, kita tahu ia kaya dengan oksigen sebab dia diangkut dari atmosfera, kan? So, kaya oksigen dalam alveolus, so dia akan meresap masuk ke dalam kapilari darah. Kapilari darah kaya dengan karbon dioksida. Jadi, dia meresap keluar dari kapilari darah ke alveolus. Okey, simple sahaja. Pengangkutan pasif, ingat dia mesti dari tinggi ke rendah. Ia mengikut kecerunan kepekatan. Okey, sama juga halnya dengan penyerapan air. Okey, air meresap secara osmosis dari tanah ke dalam sel akar rambut. Kenapa dari tanah ke sel akar? Sebab di tanah ini kepekatan airnya tinggi. Jadi dia meresap masuk ke dalam sel akar. Sebaliknya, ion mineral pula dia diserap masuk ke dalam sel akar rambut secara pengangkutan
aktif. So, kita tahu kalau pengangkutan aktif bermaksud ia tak melawan kecerunan kepekatan. Maksudnya, ia bergerak dari kawasan kepekatan rendah ke kawasan kepekatan tinggi. So, bermaksud dalam sel akar, ion mineralnya adalah tinggi. Di luarnya rendah. So, sebab itulah dia ion mineral ni masuk ke dalam akar rambut secara pengangkutan aktif sebab ia melawan kecerunan kepekatan. Okay. Kamu tengok balik dalam buku teks, kamu cuba baca perlahan-lahan, kamu cuba buat contohan sendiri, insya-Allah boleh faham. Okey. Seterusnya, ini yang penting dalam 3.3 iaitu jenis-jenis larutan. Kita ada larutan isotonik, larutan hipotonik dan larutan hypertonik. Okey. Secara amnya terdapat 3 jenis larutan iaitu larutan isotonik, larutan hipotonik dan larutan hypertonik. Okay, ini kamu kena betul-betul faham ketiga-tiga jenis larutan ni. Okay, konsep dia macam mana. Seperti yang anda telah pelajari, resapan air berlaku secara osmosis dari kawasan keupayaan air tinggi ke kawasan keupayaan air rendah merentasi membran plasma. So, ingatlah kalau osmosis dia pengangkutan pasif mestilah dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Okey, kita tengok maksud larutan setiap satu. Pertama, larutan isotonik. Okey, larutan isotonik, larutan A dan B mempunyai kepekatan bahan terlarut yang sama. Okey, kamu tengok bahan terlarut yang warna merah. Ni A, ini B. Okey, bahan terlarut yang warna merah. Di bahagian A ada 2, bahagian B pun ada 2. Bermaksud kepekatan bahan terlarut dalam larutan A dan B adalah sama. Jadi, kita akan kata larutan A dan B adalah isotonik terhadap satu sama lain. So, bila isotonik, tiada pergerakan bersih air. Maksudnya air yang keluar, air yang masuk antara A dan B ni sama. So, sebab tu dikatakan tiada pergerakan bersih. Okey. Ingat, isotonik kepekatan bahan terlarut dia sama. Okey, yang kedua larutan hipotonik. So, larutan hipotonik, larutan A mempunyai kepekatan bahan terlarut yang rendah dan keupayaan air yang tinggi. Okey, kalau hipotonik, kamu tengok yang warna merah ni di bahagian A ada 1, bahagian B ada 3. Bermaksud bahan terlarutnya tinggi. Bahan terlarut di larutan A rendah, bahan terlarut di larutan B tinggi. So, di bahagian A, bahan terlarut rendah tapi keupayaan air tinggi. Keupayaan air tu macam kepekatan air lah kan. So, banyak molekul air. Okay. So, dalam hal ini, larutan A hipotonik terhadap larutan B. Okey, larutan A hipotonik. Yang mana yang banyak air tu ia adalah hipotonik terhadap larutan B. Okey, jadi bila A ada banyak tinggi keupayaan air, B rendah keupayaan air, bermaksud air meresap masuk dari larutan A ke larutan B. Ingat, osmosis dari kawasan kepekatan tinggi ke kawasan kepekatan rendah. Apa yang tinggi? Air yang tinggi, bukan bukan bahan terlarut. Okay? Air yang tinggi. So, dalam hal ini, betul lah larutan A, keupayaan air dia tinggi. B, keupayaan air dia rendah. So,
air meresap dari larutan A ke larutan B secara osmosis. Kamu kena ingat, osmosis bermaksud pergerakan air sahaja. Osmosis. Okay? Abaikan dia punya bahan terlarut tu. Bahan terlarut tu hanya untuk menunjukkan bila bahan terlarut rendah bermaksud air, keupayaan air tinggi. Bila bahan terlarut tinggi, keupayaan air rendah. Okay? So, ini adalah hypotonik. Ingat ni, nanti kita nak tengok dia punya kesan. So, kamu terus ingat isotonik apa, hypotonik apa. Okay. Seterusnya, hypertonik. Okay, larutan hypertonik, larutan A mempunyai kepekatan bahan terlarut tinggi. Okay, yang warna merah ni kan, bahan terlarut tinggi bermaksud airnya rendah. Okay, B pula, bahan terlarut rendah. Bahan terlarut rendah bermaksud keupayaan air tinggi. Jadi, okey, bila kamu buat macam ni, kamu dah boleh nampak sebenarnya pergerakan air dari larutan B ke A kerana dari kepekatan tinggi ke kepekatan rendah. Satu je kena ingat, osmosis ini adalah pergerakan air. Kamu jangan confuse dengan bahan terlarut. Okay? Ia adalah pergerakan air. So, keupayaan air tinggi di B akan meresap masuk ke dalam keupayaan air rendah iaitu A. Okay? So, larutan A hypertonik terhadap larutan B. Okay, larutan hypertonik tu bermaksud bahan terlarut dia tinggi. Okay. Okay, sekarang kita tengok kesannya. Kesan larutan hipotonik, hypertonik dan isotonik terhadap sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Okay. Sitoplasma sel mengandungi bahan terlarut seperti glukosa dan garam mineral. Bendalir yang terdapat dalam sel dikenali sebagai bendalir intrasel. Okay, setiap sel juga dikelilingi oleh bendalir ekstrasel. Oleh itu, sel sentiasa mengalami proses osmosis. Okay. Nak cakap apa ni? Bendalir yang ada dalam sel dalam. Dalam kita akan kata in. In kan dalam kan? So, ia adalah bendalir intrasel. Di luar sel ada juga bendalir. Namanya ekstrasel. Bendalir ekstrasel. Jadi, bila ada bendalir, bendalir tu kan ada kandungan air. So, bila ada bendalir, sel sentiasa mengalami proses osmosis dan pergerakan air merentasi membran plasma bergantung pada keupayaan air dalam bendalir ekstrasel dan bendalir intrasel. Bermaksud, di mana kawasan yang keupayaan air tinggi akan meresap masuk ke kawasan yang keupayaan air rendah. Ini adalah konsep osmosis. Kamu kena ingat. Okey. Sekarang kita tengok kesan larutan hipotonik. Okey, ingat balik. Hipotonik tadi adalah bahan terlarut rendah air tinggi. Okey, so ingat. Hipotonik air tinggi. Okay. Apabila sel darah merah berada dalam larutan hipotonik. Okay, ini sel darah merah. Ini larutan hipotonik. Ini kita dah take note kat situ. Hipotonik bermaksud keupayaan air tinggi. Kamu ingat tadi, keupayaan air tinggi dia mesti pergi ke keupayaan air rendah. So, dalam sel darah merah ni keupayaan air rendah. Jadi, air dari luar sel akan masuk ke dalam, meresap masuk ke dalam sel. Okey. Air meresap masuk ke dalam sel secara osmosis. Bila air masuk, ia akan menyebabkan sel mengembang dan akhirnya akan pecah. Kita tak guna perkataan pecah, kita guna perkataan meletus. Sel akhirnya akan meletus. Peletusan sel darah merah itu yang kita kenali sebagai hemolisis. Ingat ni, hemolisis. Okay.
Dia pecah, dia meletus sebab membran plasma dia nipis. So, dia tak tahan dengan tekanan osmosis. Okay, ingat ya, hipotonik menyebabkan sel mengembang, akhirnya meletus. Peletusan darah kita panggil sebagai hemolisis. Okey, apabila sel darah merah dimasukkan ke dalam larutan hipertonik, air meresap keluar dari sel secara osmosis. Hal ini menyebabkan sel mengecut, so sel darah merah dikatakan mengalami krenasi. Okey, ingat lagi tadi hipertonik bermaksud bahan larut tinggi dan keupayaan air rendah. So dalam larutan ni keupayaan air rendah. Dalam sel ni keupayaan air tinggi. So, keupayaan air tinggi akan keluar. Kan? Tinggi ke rendah. Ingat, tinggi ke rendah. So, dalam sel ni air tinggi. Luar sel air rendah. So, air dalam sel akan keluar. Okay? So, inilah yang dikatakan air meresap. Okay? Kamu kena ingat guna terms yang betul. Air meresap keluar dari sel secara osmosis. Hal ini menyebabkan sel mengecutlah sebab air dah keluar. Sel darah merah dikatakan mengalami krenasi. Okey, seterusnya apa akan jadi kalau sel darah merah dimasukkan ke dalam larutan isotonik? So, bila masukkan dalam larutan isotonik, air meresap masuk ke dalam dan keluar sel secara osmosis pada kadar yang sama. Okay, so apa jadi? Tiada pergerakan air bersih merentasi membran plasma. Tiada perubahan lah. So, sel mengekalkan bentuk normalnya sebab air yang masuk dan air yang keluar adalah sama. Itu yang dikatakan tiada pergerakan bersih. Okay. Seterusnya, kita tengok kesan larutan hipotonik, hipertonik dan isotonik terhadap sel tumbuhan pula. Okey, pertama, kesan larutan hipotonik. So, ingat, bila kita cakap hipotonik, terus kita ingat larutan hipotonik ini bahan larutnya rendah, keupayaan airnya tinggi. So, bila keupayaan airnya tinggi, air dari larutan tersebut akan meresap masuk ke dalam sel. Okey. Apabila sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan hipotonik, air meresap masuk ke dalam vakuole secara osmosis, ke dalam vakuole sel lah. Okey, kemudian ingatlah ke dalam vakuole sel secara osmosis. Ini menyebabkan vakuole mengembang dan menolak sitoplasma serta membran plasma ke dinding sel. Sebab dalam sel tumbuhan kan ada vakuole kan. So, bila air masuk dalam vakuole, vakuole tu akan mengembang. Bila dia mengembang, dia akan tolak sitoplasma serta membran sel. Bila dia tolak, maksudnya dia akan mengena kawasan dinding sel. Sebab tu dikatakan menolak sitoplasma serta membran plasma ke dinding sel. Sebab dia dah mengembang. Vakuole tadi dah mengembang. Dalam keadaan ini, sel dikatakan berada dalam keadaan segah. So, bila masukkan sel tumbuhan dalam larutan hipotonik, sel berada dalam keadaan segah. Okay, sel tumbuhan tidak meletus. Kenapa tadi bila dalam sel darah merah, bila air masuk, dia meletus kan? Okay, untuk sel tumbuhan, dia tidak meletus kerana ia ada dinding sel yang tegar dan kuat. Jadi, dia tak meletus lah. Okay, dia cuma mengembang sehingga sitoplasma pun terkena pada dinding sel. Okay, tekanan segah adalah penting kepada sel tumbuhan kerana dapat memberikan sokongan dan mengekalkan bentuk sel. Okay, so kita naklah dinding sel ini, tumbuhan ini segar. Okay.
Kerana kita nak beri sokongan dan bentuk yang tetap pada sel tumbuhan. Kesegahan sel menyebabkan sel pengawal mengembang supaya stoma terbuka untuk menjalankan proses fotosintesis. Okey, seterusnya kesan larutan hypertonik. Okey, terus kita ingat kalau hypertonik bahan terlarutnya tinggi, kandungan airnya rendah. So kita pun terus boleh agak air yang dari dalam sel akan meresap keluar daripada sel. Okey, apabila sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan hypertonik, air meresap keluar dari vakuol secara osmosis. Terus kita boleh tahu sebab kita dah tulis tadi, hypertonik tekanan upaya airnya rendah. So mestilah air tekanan upaya airnya rendah. So mestilah air dari sel meresap keluar, kan? So air meresap keluar dari vakuol secara osmosis. Vakuol mengecil, bila air dah keluar, vakuol mengecil dan sitoplasma mengecut menyebabkan membran plasma tertarik daripada dinding sel. Ini sebaliknya daripada hipotonik tadi. So, fenomena ini yang dinamakan plasmolisis. Plasmolisis ini akan menyebabkan daun dan batang terlentur ke bawah dan menyebabkan berlakunya kelayuan. Okay, so hypertonik air rendah. So lama-lama tumbuhan pun keluar air. Lama-lama dia pun akan jadi kecut, akan jadi layu. So ini dinamakan plasmolisis. Sel tumbuhan yang mengalami plasmolisis boleh menjadi segah semula sekiranya sel tersebut dipindahkan ke dalam larutan hipotonik dengan segera supaya air tu meresap masuk ke dalam sel tumbuhan. Okay. Sel dikatakan mengalami diplasmolisis. Contohnya tadi dah layu disebabkan oleh larutan hypertonik, kan? Kemudian bila nampak layu sikit, dia terus pindahkan ke larutan hipotonik. So, dalam keadaan ini, sel dikatakan mengalami diplasmolisis. Kalau layu tadi, plasmolisis. Bila dia segah kembali, itu adalah diplasmolisis. Okey, apabila subsel tumbuhan dan larutan di luar bersifat isotonik, sama macam tadi, keupayaan air adalah sama. Pergerakan air meresap ke dalam dan keluar sel adalah sama. Sel berada dalam keadaan flasid. So, dalam keadaan ini dikatakan sel berada dalam keadaan flasid. So, kita kena ingat ya. Hypertonik, hipotonik, isotonik, apa kesannya kepada sel. Okay, so sampai situ untuk subtopik 3.3. Nanti kita akan sambung dengan subtopik yang terakhir dalam bab yang ketiga. Okay, sampai situ sahaja. Terima kasih.